سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بلغ الرسالة أدى الأمانة وخسف الأمة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتانا اليقين رب يسير ولا تعسر وتمم بالخير يا رب العالمين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah sesekali kamu mati, melainkan kamu berada di dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillahi haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada, dan ikutilah keburukan yang dilakukan itu dengan perkara-perkara kebaikan, serta bergaullah dengan sekalian manusia dengan sebaik-baik pergaulan. Alhamdulillah, saya hormati Tuan Pengerusi, Ashabul Kiram, kepada Tuan-Tuan Imam, Tuan Bilal, serta seluruh ahli jawatan kuasa dan saf pimpinan surau, dan yang saya hormati lagi raikan kepada tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah yang turut bersama dengan kita dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan bertambahnya kebaikan serta keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan juga seterusnya kepada semua sekali para jemaah muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang, adik kakak yang saya kasihi serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita bersama merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ni Allah masih memberikan ruang kesempatan masa kepada kita bersama-sama Allah dalam keadaan yang selesa, dalam keadaan yang aman, dalam keadaan yang tidak diberi tekanan sebagaimana mungkin saudara mara kita hari ini yang berada di bumi Palestin. Jangan kata nak keluar pergi ke masjid, bahkan keluar daripada rumah pun tak selamat. Duduk dalam rumah pun rasa tak selamat dah mereka, para jemaah sekalian. Lalu kita bersyukurlah dengan nikmat yang Allah masih lagi berikan, keamanan kepada kita, keselesaan, dan manfaatkan dengan sebaiknya. Mudah-mudahan menjadi amalan yang istiqamah dalam kehidupan kita bersama, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, ibu ayah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian.
Baik, pada malam ni saya menggantikan Fadil mungkin ustaz yang sepatutnya dijadualkan pada malam ni. Lalu mungkin ada keuzuran ataupun tidak dapat hadir, maka saya yang menggantikan pada malam ni. InsyaAllah kita akan berbicara sedikit berkaitan tentang bab adab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tu saya pun mohon maaf, suara ni dia dah jadi serak-serak rasa dah para jemaah sekalian. Dia dah sampai tempoh hujung. Siang tadi tazkirah khutbah, AJK duk kata ustaz, biar bagi semangat sikit khutbah ni, tazkirah ni cerita pasal Palestin. Masuk kat khutbah pula kena ikut teks. Dia lari beza. Tapi dia duk jadi gitu para jemaah dirahmati Allah. Muslimin dan muslimat, ibu ayah, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Baik, pada malam ni kita nak berbicara tentang adab-adab terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dihuraikan di dalam kitab Adab-adab Orang Islam oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Dan bila sebut adab terhadap Allah, dekat sini dia menceritakan beberapa perkara yang menjadi adab kita selain daripada menjaga kefarduan ataupun kewajipan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya berkaitan dengan solat. Ini benda yang wajib, dan bila dilakukan perkara tersebut pun dikira sebagai adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada perbincangan yang lain yang termasuk di dalam bab kategori adab terhadap Allah. Baik, lalu kita akan lihat bersama-sama beberapa perkara di antaranya. Yang pertama iaitu seseorang Muslim ataupun orang-orang yang beragama Islam mestilah memandang atau melihat segala nikmat Allah ke atas dirinya itu amat banyak dan tidak terkira. Mulai daripada saat kejadian benih dalam rahim ibunya, hinggalah dia kembali menemui kepada Tuhannya. Dan oleh itu dia sentiasa mensyukuri Allah ke atas nikmat-nikmat tersebut dengan bertahmid memuji Allah melalui lidahnya dengan selayak-layak pujian, dan dengan melalui anggota badannya kerana dapat digunakan bagi mentaati Allah. Yang demikian adalah merupakan adabnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kerana kekufuran terhadap nikmat Allah, keingkaran terhadap kurniaan Allah, dan melupakan Allah serta melupakan budi baiknya atas segala nikmat itu dianggap tidak beradab langsung terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama, di antara ciri adab terhadap Allah, mestilah dalam kehidupan kita ini menjadi manusia ataupun seorang hamba yang melihat dan memandang luasnya nikmat Allah kepada diri dalam kehidupan. Makna kata nikmat Allah ni tidak terbatas. Bahkan jangan kita sendiri yang merasakan seolah-olah nikmat Allah ni terhad sangat dalam hidup kita, para jemaah sekalian. Kan? Contoh apa dia? Kadang-kadang kita rasa bila nak sesuatu tu, kalau selagi tak dapat tu, kita rasa macam seolah macam tak ada nikmat lain yang boleh kita lihat untuk jadikan kita bersyukur kepada Allah. Kan? Sebagai contoh, hidup ni standard fitrah yang Allah jadikan, kita nakkan sentiasa yang lebih. Tak ada orang dia nak kurang, para jemaah sekalian. Kan? Hatta kalau kerja kita pun, gaji kita pun, mana ada orang nak kurang gaji, para jemaah sekalian. Kan? Kita nak gaji yang lebih. Hidup kita, kita ada rumah, tempat tinggal. Daripada awal kehidupan kita dulu, asal awal-awal tu okey dah. Orang kata asal ada tempat berteduh. Tempat teduh, tempat tidur malam, salin pakai mandi dan sebagainya. Asal ada cukup. Itu dulu, para jemaah sekalian. Tapi Allah bagi fitrah ni standard. Bila sampai satu tahap, satu masa, kita nak lebih sikit. Masa tu belum kahwin, lebih sikit, nak upgrade sikit, para jemaah sekalian. Bila dah berkahwin pula, kita rasa keinginan yang lebih lagi. Kita rasa nak apa? Kalau boleh,
nak ada rumah sendiri. Tak apalah, satu bilik pun tak apa, yang penting rumah sendiri. Maka dapatlah satu bilik punya rumah. Kena pula ada anak yang pertama, ada anak yang kedua, keinginan kita jadi bertambah. Jadi tambah tengok, tak boleh satu bilik, nak kena paling at least kurang 2-3 bilik ni okey dah. Bila dah ada 2-3 bilik, okey dah para jemaah sekalian. Sampai satu masa keinginan kita ni akan nak lebih lagi. Kita rasa 2-3 bilik, rumah sendiri dah ada, okey. Tapi rasa nak tambah pula luas, dia buat renovate. Buatlah renovation para jemaah sekalian. Jadi nak sebut, begitulah hidup kita, fitrah yang Allah jadikan betul. Kita nak lebih dalam hidup ni. Cuma, di dalam masa yang sama, apabila dalam perjalanan kita nakkan sesuatu yang lebih, andai kata Allah belum lagi rezekikan perkara tersebut, perlulah kita pandang adanya nikmat lain lagi supaya kita boleh bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Contoh malam ni, kita datang majlis ilmu ni, walaupun kita duk nampak macam sihat, tapi orang kata ustaz tak tahu saya ni ada macam-macam duk sakit. Balik rumah sekejap lagi, sebelum tidur nak kena makan ubat ni, macam-macam jenis ubat nak kena makan. Ubat darah tinggi, ubat cair darah, ubat pekat darah, ubat kencing manis, kencing kawan tak ada ubat para jemaah sekalian. Kan? Sebab tu kencing manis, kencing kawan, selamat lagi kencing manis. Kencing manis, kencing kawan, okey lagi kencing manis. Sebab apa? Kencing manis ada ubat. Kencing kawan tak ada ubat, silat-silat kencing kawan mati dulu dari kencing manis. Kan? Sebab apa? Dia duk suka kuat kencing kawan para jemaah sekalian. Baik, nak sebutnya, walaupun keadaan begitu, kita lihat ada ruang kita boleh bersyukur pada Allah. Kita nampak sebab apa? Walaupun ada benda makan ubat bermacam-macam, tapi alhamdulillah kita masih ada lagi ruang nikmat boleh berjalan, masih lagi ada ruang nikmat untuk berada di dalam majlis ilmu dalam keadaan yang selesa para jemaah dirahmati Allah. Jadi beginilah adab yang kita diajarkan supaya melihat betapa luasnya nikmat yang Allah nak beri dalam kehidupan kita. Sehingga kan disebutkan oleh pengarang kitab ini, bermula daripada saat kejadian benih di dalam rahim ibunya, sehinggalah dia kembali menemui kepada Tuhannya. Itulah gambaran menunjukkan betapa luasnya nikmat Allah. Mula dari saat bila? Saat kita berada di dalam perut mak kita satu ketika dulu. Ada yang duduk 9 bulan, keluar dah kita para jemaah sekalian. Ada yang cukup 9 bulan 10 hari pun keluar dah kita para jemaah dirahmati Allah. Bila keluar, kita menemui kehidupan di 10 fasa yang pertama. Dalam arti kata umur 10 tahun kita yang pertama. Habis 10 tahun yang pertama, hidup lagi tak kita hari ni? Hidup kita boleh bertemu 10 fasa yang kedua. Habis puluh kedua, hidup kita lagi dah hari ni, hidup sampailah hari ni. Mungkin ada yang berusia 10 fasa yang kelima, ada yang mungkin 10 fasa yang keenam. Dia kalau sebut umur direct 60, 70 nampak, jangan set nampak tua sangat. Kan? Ubah sikit dia sebut 10 fasa kelima, 10 fasa keenam, dia nampaklah muda sikit para jemaah sekalian. Baik. Buktinya hari ini kita masih ada para jemaah dirahmati Allah. Maka seluas itulah daripada awal kehidupan kita yang Allah berikan sampai waktu bila sehingga dia kembali menemui Tuhannya ataupun bahasa mudah meninggal dunia para jemaah sekalian. Apabila matinya seseorang itu ataupun kembalinya seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itulah baru benar kita boleh katakan terputus dengan segala nikmat yang ada pada dirinya. Sebab apa? Dia dah meninggal dunia para jemaah sekalian. Tidak ada lagi kenikmatan dunia ini pada dirinya. Kecuali apa dia? Menanti saat-saat yang dia akan bertemu masuk di alam barzakh. Menanti saat dia akan dihitung, dihisap oleh malaikat. Sehinggalah menanti di hari akhirat yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila meninggal saja, maka tidak ada dah lagi segala nikmat di atas dunia. Sebab nikmat itu akan kembali kepada siapa dia? Akan kembali kepada orang yang kembali hidup di atas dunia.
Seperti mana sabda Nabi SAW, yang mana Nabi menyatakan dalam sebuah hadis yang bermaksud apabila datangnya kematian seseorang itu, maka akan ada 3 perkara yang akan mengiringi jenazah tersebut. Salah satu di antara 3 tersebut, fayarji'u isnani wa yubqal wahid, kata Nabi. 2 daripadanya akan kembali semula di atas dunia, 1 yang akan kekal bersama dengan si mati. Apa dia yang akan kembali ke semula atas dunia, yang ikut bersama dengan jenazah itu, para jemaah sekalian? Yang pertama ialah maluhu, kata Nabi SAW. Yang akan ikut jenazah sampai di perkuburan adalah pertama hartanya, kenderaan-kenderaannya yang pernah digunakan sebelum daripada ini. Tetapi bukanlah dipandu oleh si mati. Kalau dipandu oleh si mati, dia tak nama si mati, dia masih hidup, para jemaah sekalian. Bermaksud dipandu oleh ahli keluarganya. Keretanya itu akan ikut bersama di sampai tanah perkuburan. Yang kedua, kata Nabi SAW, yutbi'ul mayyit, itu apa dia? Yang mengikut kepada si mati ialah ahluhu, ahli keluarganya. Yang mana ahli keluarga itu di kalangan anaknya. Kalau yang meninggal itu suaminya, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Kalau meninggal itu pula istrinya, suami yang akan ikut sama di tanah perkuburan. Keluarga yang terdekat, keluarga yang jauh, para jemaah dirahmati Allah. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, ialah apa dia? Amaluhu, amalannya. Lalu Nabi sambung, fayarji'u isnan wa yubqal wahid. Maka kembali semula di atas dunia 2, ahli keluarga, ahluhu, dan hartanya, wa maluhu. Wa yubqal wahid, yang kekal bersama si mati itu adalah amaluhu, amalannya. Kita ini akan balik semula atas dunia, ahli keluarga balik semula atas dunia. Sayang pun kita dengan kenderaan yang dipandu, tak boleh pesan dengan Tok Imam atau tukang gali kubur. Katanya, nanti saya mati, kenderaan ini sayang, tanam sekali dalam kubur. Mana muat nak masuk kereta dalam kubur, para jemaah sekalian. Sayang dengan ahli keluarga. Sebab itu janji kita dengan pasangan dahulu, saya cinta awak, saya hidup semati. Saya hidup, ya, semati bohong. Semati tidak, para jemaah sekalian. Mana ada kata dengan Tok Imam, saya sayang isteri saya. Kalau saya mati nanti, saya masuk dalam kubur, tanam sekali isteri saya dalam kubur. Tak ada, para jemaah sekalian. Kan? Itu awal-awal dulu. Sehidup semati, saya akan bersama dengan awak. Bila duk muhasabah balik, sehidup je. Semati tak ada, para jemaah dirahmati Allah. Jadi balik ni, abang minta maaf. Dulu kita pernah janji sehidup semati. Tapi bila duk tengok balik, semati takkan jadi punya. Melainkan awak betul-betul sanggup kalau saya mati dulu, ditanam dengan saya dalam kubur. Kan, para jemaah sekalian. Muslimin dan muslimat, ibu ayah, para jemaah dirahmati Allah. Jadi nak sebutnya apa dia, para jemaah dirahmati Allah sekalian? Bila sampai bertemu dengan kematian, ketika itulah terputus dengan nikmat. Sebab itu ada setengah imam, apabila dia mentalkinkan jenazah tersebut, dia mengatakan, wahai si fulan bin fulan, telah kembalilah kamu ke alam baqa, alam yang kekal abadi. Terputuslah dengan segala kenikmatan yang berada di atas dunia. Itu dia, para jemaah dirahmati Allah. Maksud, selagi mana kita yang hidup atas dunia ni tidak bertemu dengan kematian, selagi itu ada nikmat daripada Allah. Walaupun dengan berkenderaan motor tayarnya 3, para jemaah sekalian. Kan? Bukan kenderaan cacat. Kan, para jemaah sekalian, motosikal elektrik, mahal hari ni, para jemaah sekalian. Mahal benda tu. Pakai elektrik, nampak duduk santai. Saya duduk tengok tanya berapa haji kalau jenis ni. Ini ada macam-macam jenis, ustaz. Kalau jenis speed dia tinggi sikit, mahal lah lagi. Kalau jenis macam saya, rumah ni dekat dengan surau, tak pakai dekat-dekat ni, murah lah sikit. Dia tanya, habis kalau contoh lah haji, saya guna buat pergi ke kuliah, tapi bukanlah bangi sampai KL, tak mengagak naik motor tu tengah jalan. Orang duk nampak tak betul, para jemaah sekalian. Kan? Makna kata ikutlah kadar. Kalau begitu, ustaz kena cari yang high speed, dia punya tenaga dia tahan. Kalau tak tahan, tiba-tiba bawa berhenti tengah jalan. Orang motor lain nak tolak pun pening kepala sebab dia tak boleh guna minyak.
Kena cari cas. Ada macam kereta BMW yang cas elektrik para jemaah sekalian. Muslimin dan muslimat ibu ayah para jemaah dirahmati Allah. Ini dia. Jadi Syekh ni sebut dalam keadaan tersebut seluas itulah kita memandang tentang nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkatanya lagi, oleh itu dia sentiasa akan mensyukuri kepada Allah ke atas nikmat tersebut dengan bertahmid memuji Allah melalui lidahnya dengan selayak-layak pujian dan dengan anggota tubuh badannya yang digunakan bagi mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang yang dia faham luasnya nikmat Allah dalam hidup ni, pertama sekali lidahnya, bibir mulutnya tidak akan sentiasa berhenti dengan menyebut kalimah alhamdulillah para jemaah sekalian. Alhamdulillah, walaupun sekecil-kecil perkara. Kita dah makan nasi kenyang, jangan saja para jemaah sekalian, tambah alhamdulillah. Kan ini tidak, dah kenyang makan duduknya dah lupa nak sebut alhamdulillah. Tambah alhamdulillah. Paling ringkas untuk bacaan doa selepas daripada makan. Sama macam apa dia? Permulaan kita terhadap sesuatu, kalimah bismillah jangan dilupa. Kalau makan ini dalam perbincangan bab makan pun ada bincang para jemaah dirahmati Allah. Bagaimana apabila kita nak makan tapi dalam keadaan kita makan tersebut terlupa untuk membaca doa makan yang panjang, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kata ulama mengajarkan, waktu sedang makan tiba-tiba teringat yang lupa baca doa, bacalah bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Itu dia. Yang kedua, andai tidak tersempat juga dengan bacaan tersebut, memadai dengan membaca lafaz kalimah Bismillahirrahmanirrahim para jemaah sekalian. Kerana apa? Kita hendak memastikan yang penting, makanan yang masuk di dalam mulut kita itu tidak ada bersama-samanya syaitan di samping kita para jemaah dirahmati Allah. Jadi dengan kalimah Bismillah, ada kalimah sebutan nama Allah, maka kita makan dalam keadaan yang selamat. Begitu juga bila selesai sesuatu. Bila selesai, kalau makan contohnya, panjang ustaz nak baca doa lepas makan. Dulu-dulu masa sekolah ngapal. Sebab apa? Ustazah masuk kelas, ustaz duk masuk kelas selalu duk tanya. Keluar dalam exam. Sekarang ni ustaz-ustazah tak ada yang bertanya. Exam pun dah tak ada. Makin tahun makin lupa. Yang duk tinggal depan daripada panjang, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Banyak perkataan tu. Umur hari ni dah 50 tahun. Dalam 50 tahun satu kataan hilang, alhamdulillah je yang ingat. Kan? Tak apalah para jemaah sekalian. Alhamdulillah pun alhamdulillah. Yang penting ada tentang kalimah puji Allah sebagai tanda kita bersyukur dengan rezeki nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tak ada langsung. Itu yang kena beringat, berjaga-jaga, jangan tak ada langsung para jemaah dirahmati Allah. Baik, yang seterusnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa sahaja nikmat yang ada pada kamu itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil yang kedua dalam surah yang sama ayat 18, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Yang bermaksud, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tiadalah dapat kamu mengiranya satu persatu. Baik. Ini adalah dua dalil ayat Al-Quran sebagai hujah yang menguatkan tentang segala nikmat yang ada dalam hidup itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi Allah sebut apa dia? Apa sahaja nikmat yang ada pada kamu semuanya dari Allah. Yang kedua, jikalau kamu menghitung nikmat Allah, maka tidak akan terhitung oleh kamu. Kan? Hatta kalau kita bersin pun para jemaah sekalian. Sebab tu orang kata, wallahualam kajian saintifik yang lebih tepat para jemaah dirahmati Allah. Bila kita bersin ni automatik, pertama kita macam terhenti seketika. Itu yang pertama. Yang kedua, dia melibatkan jantung kita para jemaah dirahmati Allah. Yang kedua,
bila kita bersin, mesti akan sedar tak sedar itu kita tak perasan ataupun tidak para jemaah sekalian, mata mesti tertutup para jemaah sekalian. Tak ada orang bersin matanya terbuka, kan? Mata terbuka tak tahulah macam mana. Nak cuba tengok depan ni nanti. Kalau siapa yang ada rasa nak bersin depan cermin, kan? Pergi depan cermin, payah para jemaah sekalian. Dia mesti akan terpejam mata seketika waktu kita bersin. Sebab itu selepas selesai daripada bersin itu pun diucapkan kalimah alhamdulillah para jemaah dirahmati Allah. Kerana saat detik bersin masa yang singkat itu pun bermacam-macam boleh terjadi akibat melibatkan jantung kita, nyawa kita para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehalus sedemikian perkara yang nak menjadikan supaya kita lihat tandanya kita bersyukur kepada Allah. Apatah lagi tidur. Kan? Tidur macam biasa waktu malam. Kita rasa macam biasa. Tapi ada yang bangun-bangun pagi, gerak-gerak, tak bangun dah para jemaah sekalian. Tu apatah lagi tidur tempoh masa yang panjang. Baik, itu dia yang pertama. Yang kedua, muslimin dan muslimat ibu ayah para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang kedua adalah orang Islam perlu memandang alam Allah Ta'ala terhadap dirinya dengan begitu luas dan meliputi segala keadaan. Maka hatinya penuh dengan perasaan kagum dan syarat dengan rasa hormat terhadap Allah. Maka dia merasa malu untuk melakukan maksiat atau penderhakaan. Merasa malu hendak menyalahi perintahnya atau hendak keluar daripada ketaatan. Ini juga merupakan adab orang Islam terhadap Allah. Kerana tidak boleh dianggap beradab sedikit pun dengan Allah jika seseorang hamba yang melakukan maksiat terhadap tuannya atau membalas perkara yang nikmat dengan perkara yang buruk atau dengan sifat-sifat yang keji, sedangkan Allah selalu menyaksi dan melihat kepadanya. Baik. Yang pertama tadi melihat luasnya, betapa luasnya nikmat Allah. Yang kedua ni ialah perlu memandang bahawa alam Allah Ta'ala ini terhadap dirinya meliputi dengan segala keadaan. Dalam erti kata apa dia? Kita sampai tahap boleh rasakan apa yang kita buat, ke mana sahaja yang kita pergi, dari seluas-luas tempat sampailah sekecil-kecil tempat, semuanya di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Aku dok buat sikit benda walaupun waktu yang orang tak nampak, ataupun berada di tempat yang orang tak nampak, memang tak ada orang, tetapi adab kita kena jaga dengan Allah. Allah tahu para jemaah dirahmati Allah. Berarti orang-orang yang melakukan kemaksiatan yang dirasakan seolah-olah orang tak tahu kemaksiatan yang dilakukan, makna kata hilanglah adabnya terhadap Allah dalam kehidupan. Sebab apa? Yang dia nampaknya fizikal, yang dia nampaknya orang sahaja, tetapi dia tidak memikirkan Allah yang melihat dan sentiasa memerhatikan apa yang dilakukan ketika itu para jemaah sekalian. Maka waktu itu tidak ada lagi adabnya dengan Allah. Kalau orang yang adabnya dengan Allah ada, maka ia tidak akan lakukan perkara-perkara tersebut. Bahkan dia akan rasa malu para jemaah dirahmati Allah. Tetapi hari ini banyak apabila kemaksiatan yang dilakukan tanpa ada rasa malu. Bahkan suka pula ditayangkan, dibanggakan lagi dengan kemaksiatan yang dilakukan para jemaah dirahmati Allah. Sebab apa? Zaman hari ini zaman yang menguji dugaan keimanan kita para jemaah dirahmati Allah. Yang begitulah yang menjadi tarikan perhatian, yang menjadi kesukaan orang ramai. Berbanding dengan perkara-perkara, andai perkara itu yang betul, perkara yang benar para jemaah sekalian. Ada yang tak betul, yang maksiat, yang berdosa, itulah yang menjadi kegemaran kesukaan hari ini. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala jadikan sifat terhadap perkara yang berdosa itu seronok. Sifat terhadap perkara yang maksiat itu seronok sifatnya para jemaah dirahmati Allah. Kerana apa? Nak menguji bagaimana kekuatan hati dan iman kita pada saat itu para jemaah sekalian. Tapi kalau bab taat ni dia jadi tak seronok para jemaah sekalian.
Kan beza taat dengan maksiat, seronok jadinya ada pada kemaksiatan. Sebab tu contoh bab zina para jemaah sekalian. Bab zina ni sebab tu bila sifatnya itu seronok, sifatnya itu ada dengan kegembiraan, Islam mencegah daripada awal, iaitu al-wiqayatu khairu minal ilaj. Mencegah lebih baik daripada merawat. Merawat dah jadi baru nak cari jalan para jemaah sekalian. Tapi Islam ada cara mencegah dulu bab zina. Wala taqrabuz zina, jangan kamu menghampiri kepada zina. Makna kata bila hampir ni tak buat lagi. Tapi para jemaah sekalian, apa perkara yang menjurus kepada penzinaan itu pun jangan. Sebab kalau dah terlibat dengan menghampiri kepada zina, dia akan boleh jadi possibility melakukan penzinaan itu lebih tinggi berbanding dengan tidak melakukan para jemaah sekalian. Sebab tu kalau kita dah tengok, apa punca yang menarik kepada lembah penzinaan? Bermula daripada hampir terhadap zina. 3 poin dia para jemaah sekalian. Yang pertama, bermula daripada mata. Yang kedua, selepas daripada mata, andai tidak dikawal, andai tidak dicegah sebagaimana suruhan agama taqrabu, iaitu menghampiri, dia akan turun sampai kepada hati. Habis selesai daripada hati, dia akan pergi yang bahayanya ketiga dari sudut tindakan perbuatannya para jemaah sekalian. Perbuatan takkan terjadi andai tidak melalui dengan hati. Hati ini takkan terjadi andai tidak permulaannya dengan mata. Kan? Sebab itu kalau pergi kedai Thailand banyak sini tak para jemaah sekalian. Oh kan. Kedai Thailand banyak dok sini. Kan dok pergi dengan orang rumah, dok ambil abang, nak makan apa abang. Suami isteri dok kata apa? Bang, mata tu jaga. Ha kan. Pertama mata tu jaga, tak kata hati tu jaga bang. Tak kata tangan kaki tu jaga, mata tu jaga. Sebab apa? Permulaan kepada penzinaan dia boleh bermula starting daripada mata apabila tidak dikawal. Tak kawal mata, turunlah pada hati. Tak kawal hati, akhirnya lembah kebinasaan terhadap penzinaan yang dilakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Lepas tu kalau kita ingat, siapa yang pernah laksanakan, tunaikan ibadat umrah para jemaah sekalian. Dalam umrah, bila kita nak lakukan tawaf, kan, bila siapa yang lagi umrah dia tahulah, nak buat tawaf tu 7 kali pusingan tu syaratnya antaranya mestilah kena ada wuduk para jemaah sekalian. Mesti kena ada wuduk, sebab lagi pun kita tawaf tu di dalam mataf, dalam kawasan masjid. Sa'i tak apa, dia dah keluar para jemaah dirahmati Allah. Nak tawaf kena ada wuduk. Bila nak tawaf kena ada wuduk ni, nak pusing 7 kali pusingan para jemaah dirahmati Allah. Mengikut kaedah hukum asal kita para jemaah sekalian, memang batal lama dah, banyak kali batal. Kan kalau duk jalan terlanggar batal. Duk jalan sikit batal. Pusingan tamu tak habis lagi dah 7 kali batal para jemaah sekalian. Belum habis pusingan tamu. Kan baru start mula saja dekat muntazam Allah dah batal. Sebab apa? Dah tersentuh. Mengikut kaedah yang asal. Tapi apabila kita dibenarkan untuk bertaklid menggunakan dengan pandangan yang berbeza, pandangan yang lain, maka kita boleh berpegangan dengan cara yang tersebut. Tidak membatalkan wuduk ketika melaksanakan tawaf sebanyak 7 kali pusingan, melainkan tanpa duna syahwat, tanpa ada rasa keinginan syahwat. Itu dia para jemaah sekalian. Nak sebut kaitan dengan hati tu, syahwat tu dia datang daripada hati para jemaah sekalian. Tapi setakat ni tak ada jumpa lagi kot dok bawa jemaah umrah. Pusing dengan bismillah, Allah berterangkan, Allah Ustaz, saya terlanggar tadi. Hati saya rasa, dia kalau terjumpa gitu, pelik para jemaah dirahmati Allah sekalian. Orang duk kira nak habis 7 pusingan. Dia duk jalan-jalan terlanggar, terus jatuh ke hati. Kan. Terlanggar Turki. Kan contoh para jemaah dirahmati Allah. Terus terasa dekat hati ni. Payah tak jumpa lagi para jemaah dirahmati Allah sekalian. Jadi itu sebagai kaedah contoh, kita akan sepatutnya kena rasa malu adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hari ini sangat berbeza. Apabila melakukan kemaksiatan, bahkan dibanggakan dengan kemaksiatan yang dilakukan tersebut. Tak payah sebut jauh, dalam telefon kita je para jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kan tengok kat telefon. Kan hari ni sebab apa tu macam sebut tadi.
Sebab cara begitulah yang akan menarik minat ramai orang untuk tengok, ramai orang untuk like dengan tindakan-tindakan tersebut. Hari ni pakai komplit, orang duk nampak kurang para jemaah dirahmati Allah. Hari ni kalau pakai tu tak berapa nak komplit, yang itu dia akan jadi banyak tarikan para jemaah dirahmati Allah. Kan ini zaman sekarang para jemaah dirahmati Allah sekalian. Jadi nak sebut ni kena berhati-hatilah kita dalam kehidupan zaman yang mencabar ini. Kadang-kala ada ketikanya perkara yang betul itu akhirnya kalau tidak kuat iman nampak jadi tak betul para jemaah dirahmati Allah. Perkara yang jelas tak betul akhirnya tak kuat iman nampak betul dibolehkan para jemaah dirahmati Allah. Ni walaupun kita buat apa, berniaga sekalipun para jemaah dirahmati Allah. Baik, ini antara adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Disebutkan tidak beradab sedikit pun dengan Allah apabila seseorang hamba yang melakukan kemaksiatan terhadap tuannya atau membalas perkara nikmat itu dengan perkara yang buruk atau dengan sifat-sifat yang keji, sedangkan Allah selalu menyaksi dan melihat kepadanya. Ibarat satu contoh analogi yang mudah kita nak faham. Kita bagi pinjam barang dekat orang para jemaah sekalian. Kita bagi pinjam barang, apa-apa barang para jemaah dirahmati Allah. Bila kita bagi pinjam barang tersebut para jemaah dirahmati Allah sekalian, maka dalam masa yang sama kita bagi dalam keadaan baik, keadaan yang elok dan cukup lengkap. Tapi bila dia guna, akhirnya jadilah kerosakan, tak lengkap dan sebagainya. Baik, kita bagi laluan sekejap untuk azan fardu isyak. Dan selepas itu kita sambung lagi insya-Allah. Allah.
Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, kita sambung lagi dari antara contoh untuk lebih kepahaman kita, sebagaimana kalau kita berikan pinjaman barang kita kepada orang yang mana kita beri itu dalam keadaan yang baik, kan kita bagi keadaannya elok, cukup, lengkap barang-barangnya. Dan orang tu guna, bila dia guna, sambil dia guna tu berlakulah kerosakan. Bila nak pulang pula ada barang yang tak cukup. Bila dia pulang balik kepada kita, dah dengan keadaan barangnya tak cukup komplit. Lepas tu pula ada kerosakan-kerosakan pada barang. Dan dia bagi pulangkan kepada kita tu dalam keadaan dia tidak memberitahu sepatah pun, apatah lagi tidak memohon maaf di atas kesilapan dia tu, para jemaah dirahmati Allah. Memanglah orang kata tidaklah sampai dosa, tetapi daripada sudut adabnya begitu, at least bagi tahulah sepatah. Bang, minta maaf saya tadi bila guna barang ni tak tahu macam mana duk tersalah, dia jadi rosak pula. Lepas tu saya minta maaf nak cari barang tadi pula, anak duk main tak jumpa. Tapi tak apa, nanti kalau abang nak guna ke, nak beli ataupun ada nak buat repair dan sebagainya, bagi tahulah saya kena bertanggungjawab dan saya bayar. Itu dari sudut adabnya, para jemaah dirahmati Allah. Tetapi apabila dipulangkan dalam keadaan tersebut tidak dalam keadaan sepatutnya dari sudut adabnya, itulah perumpamaan untuk mudah kita faham. Apabila Allah memberikan dengan segala kenikmatan, Allah memberikan dengan segala-galanya, sepatutnya kita sebagai hamba yang membalas itu kepada Allah dalam keadaan beradab, iaitu menjaga daripada tidak melakukan perkara dosa dan kemaksiatan. Tetapi ada yang dia rasa tanpa segan silu melakukan dosa juga, para jemaah sekalian. Bahkan tidak rasa seolah-olah kesalahan yang dia buat itu, para jemaah dirahmati Allah. Baik, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita ambil akhir yang ketiga, para jemaah dirahmati Allah. Yang ketiga di antara adab-adab terhadap Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang muslim itu perlulah memandang bahawa Allah Ta'ala itu berkuasa ke atas dirinya, menguasainya, dan dia tidak dapat melarikan diri daripadanya, serta tidak ada peluang atau jalan selamat untuk melepaskan diri daripadanya, melainkan dengan kembali kepadanya, kembali kepada ajarannya dengan bertawakal, serta menyerahkan segala urusan hidup kepada Allah. Ini juga adalah merupakan suatu adab daripada hamba terhadap Tuhannya dan penciptanya. Kerana tidak dikira beradab langsung orang yang lari daripada Allah yang menguasai dirinya. Begitu juga tidak beradab orang yang bergantung kepada yang tidak berkuasa,
dan berserah kepada orang yang tidak mempunyai dengan sebarang daya dan kekuatan. Baik. Kalau yang ketiga, macam mana yang disebutkan adab terhadap Allah, iaitu dalam kehidupan kita perlulah melihat dan memandang segala-galanya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam pengetahuan Allah, seluruh alam kehidupan kita. Yang ini adalah apa sahaja masih di bawah kekuasaan Allah. Walaupun secara realiti kehidupan, secara pandangan mata kasar, yang kita nampak itu dia boleh berikan kelebihan. Yang kita nampak itu boleh lakukan sebab apa? Adanya kekuasaan. Tetapi secara hakikatnya masih bergantung di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kita lihat fizikal kita. Ubat ada kelebihan, penawar boleh menjadi penyembuh kepada penyakit. Tetapi dalam masa yang sama, hakikat terhadap segala penyembuh itu masih di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ada yang orang makan ubat dia jadi, ada yang makan ubat tak jadi-jadi, para jemaah sekalian. Ada yang ambil penawar itu boleh jadi, ada yang ambil penawar itu tak menjadi. Maksudnya takdir keadaan begitu Allah nak tunjukkan apa dia. Itulah maksud mudah kita faham, masih apa pun di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dikira beradab orang yang apa dia, yang mempunyai bergantung sebarang sesuatu terhadap seseorang lain yang lemah dan tidak berdaya, para jemaah dirahmati Allah. Dia bergantung pada orang, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Maksudnya betul ada tikari contoh, kalau dalam konsep pekerjaan kita ada arahan, kita ada majikan yang mesti kita kena ikut dan sebagainya, peraturan-peraturan, sebab melibatkan kepada gaji kita, kerja kita sebulan. Bukanlah suruh lepas ni semua pula lawan syarikat, para jemaah sekalian. Kan, jangan pula gitu. Tak apa, nak jadi apa jadilah, yang penting aku ada Allah. Kau tak nak bagi gaji, tak apa, aku ada Allah. Jangan pula, para jemaah sekalian. Kan, jangan salah guna, salah faham. Makna kata, kita usaha dengan apa yang kita lakukan tersebut. Dan kita ikut dengan peraturannya. Sebab dalam Islam, dalam agama pun ada mengajar dalam konsep pekerjaan supaya kita menjadi seorang yang al-qawiyul amin di dalam pekerjaan. Orang yang jujur, orang yang kuat, dan juga orang yang amanah. Itu semua integriti dalam kerja yang diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Dalam kisah para sahabat, termasuk kisah di zaman Nabi Isa AS, bagaimana kisah yang berlaku, para jemaah sekalian, untuk menjaga integriti dalam kerja. Bukan kata aku ada Allah, aku serah pada Allah, rezeki itu Allah yang bagi, bukan majikan, bukan tempat kerja, bukan bos yang bagi. Tidak, para jemaah sekalian. Tapi nak sebutnya benda tu kita kena jaga. Cuma secara hakikatnya kita masih ada pergantungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah apa sahaja usaha kita hari ini, di penghujungnya jangan kita terlupa apa pun masih atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu berikhtiarlah, para jemaah sekalian. Ikhtiar sembuh penyakit, ikhtiar dengan ubat-ubatan, ikhtiar dengan makanan-makanan tambahan hari ini, apa yang kita ada, asalkan dia memberikan manfaat, dia memberikan kebaikan. Walaupun hari ini banyak yang fake, para jemaah sekalian. Orang tanya, ustaz, macam mana saya duk ambil makanan tambahan tu, tiba-tiba rupa-rupanya makanan tu adalah fake, adalah palsu, para jemaah dirahmati Allah. Jawapannya bukan salah kita. Dan bukanlah nak sebut itu satu perkara yang berdosa sebab kita ambil, tetapi sebenarnya benda itu tidak menjadi penawar dalam kehidupan kita, para jemaah sekalian. Itu kepada orang yang perlu bertanggungjawab, yang menjual perkara-perkara tersebut, para jemaah dirahmati Allah. Sebab tu zaman hari ini kena berhati-hati, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Apa yang penting? Usaha, para jemaah dirahmati Allah. Setiap daripada penyakit itu ada penawar dan ubatnya, illal maut, kata Nabi, kecuali mati, para jemaah dirahmati Allah. Lalu muslimin dan muslimat
Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka itu yang dapat sama-sama 3 perkara kita dapat huraikan tentang adab-adab terhadap Allah Subhanahu wa taala pada malam ni. Pertama tadi, melihat luasnya nikmat Allah tanpa batasan. Yang kedua, memandang betapa luasnya alam-alam Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala-galanya. Dan yang terakhir, yang ketiga, memandang bahawa Allah Ta'ala berkuasa ke atas segala-galanya dalam kehidupan. Sekelip mata Allah nak takdir dan jadi, maka boleh jadi, para jemaah dirahmati Allah. Lalu muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, mudah-mudahan kita dapat usahakan memahami 3 konsep adab terhadap Allah dalam kehidupan. Moga-moga Allah berikan kekuatan kepada kita bersama dan Allah memberikan keredaan di atas setiap amal ibadat yang kita lakukan dalam hidup ini, insya-Allah. Jadi sekadar itu daripada saya, mohon ampun dan maaf sebarang kelemahan dan kekurangan. Yang baik itu datangnya dari Allah, yang lemah dan kurang hakikatnya dari Allah, namun disandarkan pada diri saya sebagai manusia yang tidak lari dari dosa dan kesilapan. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.